Oke, salam dan salam sejahtera dan ulasan saya berkenaan dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh ahli Parlimen PN apabila membidas kerajaan tak beri peruntukan untuk MP Pembangkang. Dan kenyataan ini saya lihat dikeluarkan oleh ahli Parlimen Arau apabila mempersoalkan kenapa Pembangkang tidak dapat peruntukan, yang mana beliau juga mempersoalkan itu adalah duit rakyat yang merupakan wang rakyat dan kami adalah wakil rakyat yang sepatutnya mendapat peruntukan, yang mana kami juga menang pilihan raya ini katanya, dan dia kata dinafikan hak. Apa yang saya lihat daripada kenyataan yang dikeluarkan oleh ahli Parlimen Kota Baru, yang mana dia menggesa yang amat berhormat Perdana Menteri iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk mematuhi manifesto Pakatan Harapan yang berikrar memberikan peruntukan sama rata kepada semua ahli politik merentasi jalur politik. Dan di sini juga saya lihat kenyataan yang dikeluarkan oleh Wan Ahmad Faizal yang juga berkongsi nada yang sama, yang mana merasakan meluahkan rasa kecewa terhadap kerajaan PIHES kerana gagal menunaikan janji dalam manifesto pilihan raya. Dan di sini dia kata sebagai seorang reformis seperti Anwar, beliau sepatutnya berlaku adil dalam perkara ini. Malah dalam manifesto PIHES, ia mengatakan peruntukan sama rata untuk semua ahli parlimen tetapi tiada apa-apa, katanya. Ini kata pemuda Perikatan Nasional ni. So daripada tiga isu yang kita dengar, yang mana kita tahu YB daripada Parlimen Arau ni, iaitu Datuk Seri Shahidan Kassim, adalah seorang yang veteran dalam parlimen, yang mana mungkin ini kali pertama beliau menjadi pembangkang. Dan sebelum PIHES menjadi kerajaan, sekejap beliau menjadi pembangkang, tetapi akhirnya mereka menjadi kerajaan lagi. So beliau apabila berada dalam kerajaan, beliau tidak pernah menyuarakan apa keluhan yang Pakatan Harapan itu rasa. Bagaimana pembangkang itu boleh menjalankan kerja mereka sebagai ahli parlimen ataupun adun. Tidak pernah orang seperti Datuk Seri Shahidan Kassim ni ambil tahu pun. Hari ini berdegum-degum di parlimen untuk nak mempersoalkan isu ini. Pada saya sesekali rasalah ini bukan isu dendam, tetapi kalau kita selama ini sentiasa mendapat peruntukan tetapi tak buat kerja, tidak juga menguntungkan kepada rakyat, buat apa? Kita tengok negeri Perlis yang dia nak minta peruntukan. Berapa lama Barisan Nasional memerintah di bawah Datuk Seri Shahidan Kassim itu sendiri di Perlis, sehingga kan beliau sendiri pun pernah menjadi menteri besar di sana. Tetapi hari ini tidak habis-habis lagi masalahnya, yang mana sekejap jadi pembangkang pun merungut. Ini pada saya orang seperti Datuk Seri Shahidan Kassim harus berfikir. Dan kita tahu bahawa orang seperti Datuk Seri Shahidan Kassim ini juga orang berduit, tetapi peruntukan yang sedikit, yang mana hari ini kita tahu mungkin juga ahli parlimen kerajaan tidak mendapat banyak pun, mungkin dikurangkan setengah dan mungkin 1.3 juta macam tu. Itu pun nak mencerita dulu waktu mereka memerintah berpuluh 6-7 juta, kadang-kadang 10 juta pernah mereka dapat untuk pembangunan, untuk mereka ahli parlimen buat kerja, dan pembangkang sesen tak ada. Dan ahli parlimen daripada PN harus sedar juga, waktu PN memerintah, mereka tidak memberi peruntukan kepada pembangkang. Kenapa PN lakukan ini? Itu patut dijawab. Dan kita tahu apabila kita sebut isu seperti ini, maka dia menjadi hujah untuk mereka mengatakan bahawa ini adalah satu dendam. Tetapi apabila mereka jadi kerajaan, mereka pun banyak dendamnya, banyak masalahnya, sehingga kan berlakunya ketirisan. Ahli parlimen pembangkang bagaimana boleh mendapatkan peruntukan yang lalu, iaitu Pakatan Harapan yang lalu, adalah apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim terpaksa membuat MOU dengan kerajaan. Itu pun nasib baik dah mengganti Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Datuk Seri Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri, barulah kita boleh tanda tangan MOU dan akhirnya dapat. Saya rasa pihak pembangkang tidak perlu mempertikaikan isu ini. Kalau betul ada hati yang baik, buat MOU seperti mana berlakunya Pakatan Harapan dengan kerajaan
yang dipimpin oleh Datuk Seri Ismail Sabri. Itu lebih baik. Jangan suka pertikaikan di media ataupun pertikai sembrono. Dan saya nak jawab kenyataan yang sama, yaitu berkenaan dengan ahli parlimen Kota Baru dan juga daripada Wan Faizal berkenaan dengan isu apabila mempersoalkan manifesto Pakatan Harapan. Kita tahu ini kerajaan perpaduan. Dalam kerajaan perpaduan, setiap komponen parti mempunyai manifesto sendiri. Manifesto Barisan Nasional, manifesto Pakatan Harapan, manifesto Warisan, manifesto GPS, manifesto parti-parti yang kecil ni. Jadi kalau kita nak menggunakan semua manifesto Pakatan Harapan, tidak adil juga. Jadi ini adalah pada saya propaganda. Apabila mereka memainkan isu seperti ini, seolah-olah dilihat bahawa MP mereka tidak boleh jalankan kerja dan akhirnya mereka tidak nak membantu rakyat disebabkan tak ada peruntukan. Ini bukan satu alasannya. Kalau kita lihat PAS sebelum ini menjadi pembangkang begitu lama, okey saja, tak ada pun pertikaian ini. Begitu juga apabila Pakatan Harapan yang mana begitu lama menjadi pembangkang tidak juga menjadi isu. Tetapi apabila menjadi kerajaan sekejap, akhirnya apabila tidak ada peruntukan, kamu bising. Saya rasa pemimpin PAS, pemimpin Bersatu sedar bagaimana kamu menindas Pakatan Harapan. Hari ini apabila kamu berada di sisi yang seperti ini, kamu merungut. Sedangkan dalam belanjawan yang dibuat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, dalam isu rakyat tidak ada yang saya rasa ketinggalan. So, untuk apa kita bagi peruntukan kepada ahli-ahli parlimen ini? Tak payah cerita bohong. Saya bukan ahli parlimen, saya juga bukan adun, tetapi dalam politik, dalam bajet ataupun dalam peruntukan yang diberikan kepada ahli-ahli parlimen ini, sedikit sebanyak kita pun faham lah. Tetapi ya mungkin sebahagiannya bagus kepada rakyat, tetapi banyak juga keterisan. Jadi saya tidak nak menuduh di sisi itu, tetapi itu hakikat. Jadi daripada kita membazir bagi peruntukan banyak-banyak, apa yang dibuat oleh kerajaan yang ada hari ini baguslah. Maka peruntukan kepada ahli parlimen kerajaan dikurangkan dan tak perlulah bagi kepada ahli parlimen pembangkang. Ahli parlimen pembangkang pun kerajaan negeri mereka seperti mana yang saya ulas berkenaan dengan isu yang tadi, mereka di negeri, apakah mereka memberi peruntukan kepada adun-adun pembangkang? Belum tahu juga. Jadi kita tengok pemimpin PAS berkobar-kobar menjawab di parlimen, tetapi di negeri PAS mereka tidak laksanakan demokrasi. Mereka tidak ada pun memberi ruang kepada pihak pembangkang untuk memberi sedikit peruntukan ataupun bagaimana nak bantu. Tak ada. Bukan kita lihat politik ni 2-3 hari. PAS pegang Kelantan berapa lama, PAS pegang Terengganu berapa lama. Lepas tu kita tengok macam mana di Kedah hari ini. Dulu waktu pegang Perak bagaimana. Kita lihat perkara-perkara ini. So tidak perlulah nak menjual isu bahawa tak dapat peruntukan, tak dapat bajet lah. Saya sebagai rakyat lihat bagus apa yang dicadang oleh, apa yang dikatakan oleh Datuk Seri Shahidan Kassim itu betul. Kami pun wakil rakyat, kami juga diundi oleh rakyat. Tetapi pernah tak Datuk Seri Shahidan Kassim berfikir perkara ini semasa beliau dalam kerajaan? Tak ada. Hari ini baru kau nak mengeluh. Jadi rasalah sikit, ini bukan masalah dendam, ini hakikat. Berpuluh-puluh tahun Datuk Seri Shahidan Kassim menjadi menteri besar, orang-orang penting dalam kerajaan dia jadi. Tidak selesai masalah di Arau tu. Jadi apa yang isunya sekarang ni? Nah, jadi dia nak bersuara untuk ahli-ahli parlimen yang lain. Pada saya tak payahlah. Tengok dulu kawasan sendiri bagus ke tidak. Betul tak bajet-bajet sebelum ini tak ada songlapnya, tak ada penyelewengannya. Jadi itu isunya. Sekarang ini modal pembangkang itulah. Nanti kalau dibagi duit, mula-mula ikut perjanjian, lepas itu dipertikaikan lagi. Contoh paling mudah, apabila kerajaan negeri Kelantan, Terengganu dulu kita dengar,
nak menyaman kerajaan pusat lah apa itu ini. Apabila dibagi duit 400 juta, mereka hentikan nak ambil tindakan dengan kerajaan pusat berkenaan dengan loyalty ini. Setelah dapat duit, beli Mercedes, setelah itu kita tengok sekarang ini merungut lagi dengan isu yang sama. Jadi mereka ini seringlah pada saya munafik. So itu saja pencerahan saya. Sekian, terima kasih.